ikonik bagi kepercayaan Buddha di Tibet. Istana ini merupakan antara istana yang tertinggi di dunia. Istana ini pernah berfungsi sebagai kediaman musim sejuk untuk Dalai Lama. Di samping ia juga turut berfungsi sebagai pusat pentadbiran Tibet. Istana ini terletak di Lhasa, iaitu ibu kota Tibet, dan kini ia dibuka umum sebagai sebuah muzium yang memelihara kebudayaan dan warisan silam. Istana ini turut tersenarai sebagai tapak warisan dunia yang indah. Istana Potala ini terletak di sebuah bukit di Marpopi. Ini yang bermaksud Bukit Merah, iaitu sebuah bukit yang terletak di lembah Lhasa dan mempunyai ketinggian sehingga mencecah 130 meter. Menurut legenda, terdapat sebuah gua suci yang terletak di bukit berkenaan. Gua tersebut pernah menjadi tempat penghunian Avalokitesvara, yakni seorang bodhisattva yang dianggap sebagai penjelmaan keluhuran Buddha. Sebenarnya binaan yang kekal pada hari ini ialah binaan yang dibina semasa pemerintahan Dalai Lama yang kelima, iaitu Ngawang Lobsang Gyatso, iaitu pada abad ke-17 Masihi. Ataupun lebih tepat lagi, pembinaan ini sebenarnya dibina pada tahun 1645 Masihi. 3 tahun selepas itu, Istana Putih yang berfungsi sebagai kediaman musim sejuk bagi Dalai Lama siap dibina sepenuhnya. Tapi, binaan yang siap hanyalah istana berkenaan sahaja. Binaan-binaan lain mengambil masa beberapa dekad untuk disiapkan. Pembinaan Istana Merah yang didedikasikan kepada ajaran dan pemujaan Buddha, contohnya, hanya dapat disiapkan pada tempoh masa antara 1960 hingga 1994 Masihi. Dalai Lama yang kelima pula telah mangkat pada tahun 1682 Masihi. Pada tahun 1959 Masihi, pemberontakan Tibet meletus bagi menentang pentadbiran Cina. Namun, pemberontakan tersebut meraih kegagalan dan Dalai Lama yang ke-14 iaitu Tenzin Gyatso terpaksa melarikan diri ke India. Disebabkan Dalai Lama yang ke-14 telah melarikan diri ke India, Istana Potala tidak lagi berpenghuni dan fungsi dia sebagai kediaman Dalai Lama telah pun terberhenti juga. Mengikut laporan yang baru dikeluarkan oleh kerajaan China baru-baru ini, mereka bercadang untuk mengeluarkan lebih kurang 3,000 juta yuan ataupun 45 juta US dollar bagi memelihara dokumen dan teks-teks purba. Mengikut laporan, terdapat lebih kurang 40,000 buah buku yang merupakan dokumen daripada kerajaan Han, Tibet, Man, Mongolia dan juga Sanskrit. Selain itu, terdapat beberapa balai rom, biara-biara kecil, patung Buddha dan juga perpustakaan kecil yang akan turut dipelihara yang terdapat di tapak sejarah itu. Akhir sekali, mengikut laporan yang dikeluarkan daripada pengarah Jabatan Istana, buku-buku dan dokumen kesusastraan yang terdapat di tapak itu merangkumi hampir keseluruhan dokumen purba Tibet. Salah satu kehebatan Istana Potala ini adalah seni binaannya yang terkenal dan merupakan masterpiece di dalam kelasnya tersendiri. Istana ini mengandungi lebih daripada 1,000 buah bilik, termasuk gereja dan dewannya tersendiri. Istana Potala ini juga mempunyai 13 tingkat dan setinggi 110 meter dan merupakan bangunan purba yang paling tinggi di Tibet. Keseluruhan binaan istana ini diperbuat daripada gabungan kayu dan batu. Tembok istana ini pula dibina dengan batu granit dan yang paling tebal dicatakan adalah 5 meter. Demi menambahkan kekukuhannya, kerangka besi telah diletakkan dalam lapisan tembok. Dengan cara ini, masalah mengelakkan diri daripada serangan petir juga telah diselesaikan. Dan itu, Istana Potala ini juga menempatkan banyak karya-karya seni yang akan membuat pengunjung kagum. Ia termasuk patung-patung Buddha, barang-barang antik serta mural.
Yang mengagumkan adalah mural yang menghiasi dinding Istana Potala ini, yang menggambarkan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Tibet dan kisah-kisah daripada kehidupan Dalai Lama sebelumnya. Akhir sekali, Istana Potala ini mempunyai makam yang menempatkan 8 daripada Dalai Lama terdahulu. Yang terletak di Istana Merah merupakan salah satu tarikan pelancong yang mengagumkan. Terdapat badan mumifikasi Dalai Lama kelima yang diabadikan dalam stupa, iaitu struktur berbentuk kubah di bahagian barat Istana Merah. Stupa ini adalah bersai 5 tingkat tinggi dan diliputi oleh lebih daripada 4 tan emas serta bertatahkan sejumlah besar batu permata yang berharga. Secara kesimpulannya, Istana Potala ini sangat berharga bagi warga Tibet kerana ia dianggap sebagai simbol atau tempat suci kepada Buddhisme Tibet. Ia juga adalah salah satu tempat bersejarah selain tempat bersejarah di China seperti tembok Besar China atau Kota Telerang. Istana Potala ini juga menjadi tempat tarikan pelancong dalam atau luar negara kerana struktur pembinaan yang mengagumkan. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih dan sesi.